Gambar rajah pokok ni dia apa ni cukup macam senang je kita buat kan. Bila saya lukis macam mudah. Mudah dia kenapa? Sebab dia populasi. Saya tahu semua maklumat dengan lengkap. Bila kita buat sampling nanti, bila kita dalam keadaan sebenar, selalunya kita tak ambil populasi. Kita buat sampel, kita buat sampling, kita ambil sebahagian daripada populasi. Jadi ada beberapa nilai kebangkalian kita tak boleh dapat dengan mudah. Kita kena gunakan faktor perkara lain, teori lain, kaedah lain. Tapi kita sesuaikan dengan apa yang kita dah belajar ni. Jadi, dalam banyak kaedah tu ada satu teorem, nama dia teorem Bayes. Teorem Bayes, ada setengah kata Bayes, ada setengah kata Bayes. Saya sebut teorem Bayes. Iaitu kita nak dapatkan kebangkalan peristiwa berlaku berdasarkan maklumat yang didapati daripada peristiwa yang kedua. Dia macam pelik sikit kan. Kita nak dapatkan berapakah kebangkalan peristiwa yang pertama yang berlaku, tapi kita hanya ada maklumat peristiwa yang kedua. Peristiwa pertama kita tak ada maklumat dia. Okey, jadi apa yang Bayes ni nak cuba nak sampaikan? Okey. Kita balik pada kebangkalian bersama tadi. Kita balik kepada kebangkalian bersama tadi dalam konteks Bayes ni. Dalam konteks Bayes, kebangkalian bersama, okey, kebangkalian katalah kebangkalian bersama, kita nak dapatkan kebangkalian, okay, kalau lihat tadi, saya nak dapatkan kebangkalian A bersyaratkan B. Kebangkalian A bersyaratkan B, kita tahu nilai kebangkalian ni, saya perlukan dua maklumat ini saja, kebangkalian A, B dan juga kebangkalian B. Kalau saya ada kebangkalian bersama, saya boleh dapatkan nilai kebangkalian tersebut. Tetapi malangnya saya tak ada kebangkalian saya tidak ada kebangkalian A dan B tu. Dalam bahasa biasa ni kita tak ada maklumat kebangkalian A dan B tu. Tetapi kita tahu dalam konteks yang lain, bila kita tulis nilai kebangkalian, kita nak dapatkan kebangkalian A bersyaratkan B. Okay. Dengan andaian kita tak tahulah kebangkalian bersama A dan B ni. Tetapi kita tahu yang ini. Kita ada maklumat yang ini. Maklumat B bersyaratkan A. B bersyaratkan A. Katalah saya ada maklumat ni. Saya ada kebangkalian B bersyaratkan A, dan kebangkalian B bersyaratkan A, bila saya tulis, saya tahu dia bersamaan dengan kebangkalian BA bahagi dengan kebangkalian A. Ini kebangkalian B bersyaratkan A. Kebangkalian peristiwa B berlaku setelah peristiwa A berlaku. Ini maklumat yang kita tahu. Maklumat ni diketahui. Tapi kita nak tahu, apakah kebangkalian A bersyaratkan B pula? Saya nak tahu kebangkalian peristiwa A berlaku. Peristiwa A ni peristiwa A bersyaratkan B. Yang saya tahu ialah B bersyaratkan A. Saya ada maklumat kebangkalian B berlaku setelah peristiwa A berlaku. Sekarang ni saya nak tahu apakah kebangkalian peristiwa A itu berlaku. Saya hanya ada maklumat peristiwa B berlaku dengan syarat A dah berlaku. Sekarang saya nak tahu kebangkalian A berlaku dengan syarat peristiwa B dah berlaku dulu. A berlaku kemudian pula. Berbanding sebelum ni A berlaku dulu kan. Okey, jadi dalam arti kata lain, dalam bahasa yang lain, saya nak dapatkan kebangkalian A bersyaratkan B. Tapi dalam soalan dia bagi kebangkalian B bersyaratkan A. Maklumat yang dibagi itu terbalik. Yang kita nak terbalik, berlawanan antara satu sama lain. Jadi berdasarkan teorem Bayes, apa yang kita boleh buat ialah kalau kita tahu maklumat ni, kita untuk dapatkan kebangkalian AB ni, kita perlukan kebangkalian AB. Maklumat tu tak ada. Tapi kita boleh dapat daripada kebangkalian B bersyaratkan A. Kerana apa? Kebangkalian, kalau saya tulis warna hijau, kebangkalian AB, A bersyaratkan B ni, sama dengan kebangkalian, kalau saya tulis, kebangkalian bersama AB, sama dengan kebangkalian BA. 2 kali 3, 3 kali 2. Nak tulis AB ke BA ke sama. Nilai dia akan sama. Jadi, kalau saya ada kebangkalian B bersyaratkan A, dan saya tahu kebangkalian A, bila saya darabkan kedua-dua ni, saya dapat kebangkalian B bersyaratkan A kan. Ini adalah kebangkalian A
darab kebangkalian B bersyaratkan B bersyaratkan A. Nampak tak dia punya hubungan dia? Jadi saya boleh bawa. Saya boleh bawa ke atas bahagian ni. Saya nak yang ni BA ni. Jadi saya boleh tulis ni. Kebangkalian BA bahagi kebangkalian B. Okay, saya buat ni dulu. Apa itu kebangkalian BA? Apa itu kebangkalian BA ni? Kebangkalian BA sama dengan kebangkalian ini. Iaitu kebangkalian A darab dengan kebangkalian B bersyaratkan A. Jadi saya boleh tulis di atas. Itu dah selesai bagi dalam konteks yang di atas. Okey, yang di bawah ni. Katalah maklumat PB ni pun tak diketahui. Kalau ada PB masukkan saja kan. Situasi dia sama. Bagaimana kita tak tahu PAB tapi kita tahu PB. Okey, macam mana nak dapatkan PB? PB ialah kebangkalian sud. Kebangkalian B berlaku. Masih ingat tak kebangkalian B berlaku? Kebangkalian satu peristiwa berlaku ialah semua kebangkalian bersama yang melibatkan B. Dia mesti ada B. Kebangkalian bersama kita jumlahkan yang melibatkan B. Kita ada A kan? A dan B. Dan satu lagi, kalau kita ada yang bukan A, C dengan B, D dengan B. Apa saja kebangkalian bersama yang melibatkan yang ada B. A dengan B ke, C dengan B ke, D dengan B ke dan sebagainya. Jadi yang bukan A, saya boleh tulis begini. A prime ataupun A pelengkap ni. Pun boleh ditulis begitu. Jadi kalau macam mana nak dapat kebangkalian AB ni? Tadi kita dah buat kan? Dia sama dengan atas ni. Jadi saya boleh salin balik part ini. Iaitu AB. Dia adalah perjumlah. Ini adalah kebangkalian A darab dengan kebangkalian B. BA. Campur dengan ni AB kan? AB. Satu lagi campur dengan bukan A tapi bersilang dengan B. Bukan A dan bersilang dengan B. Macam mana kita nak dapat kebangkalian bukan A dan bersilang B? Di mana nilai kebangkalian ni ada? Okey. Saya boleh gunakan konsep ni. Ni itu yang dia nampak ni macam complicated sikit. Okey, kebangkalian kalau saya boleh dapat ni dalam konteks dalam konteks kebangkalian bersama. Kalau saya boleh katakan AB ni juga saya boleh tulis kalau takut pelajar terkeliru saya boleh tulis dia sebagai BA. Ataupun yang ini juga saya boleh tulis sebagai BAC. Pun sama maksud dia. Sama ada AB ataupun BAC pun sama maksudnya. Okey, oleh kerana yang di atas ni saya gunakan apa? Saya gunakan BA. Sekarang saya nak gunakan konsep ni. Konsep BAC ni. Jadi kalau konsep BAC, PBA sama dengan kebangkalian PA darab kebangkalian B bersyaratkan A. Jadi kebangkalian kalau saya tukar jadi BAC. Jadi bahagian yang ada A tersebut saya kena tukar jadi C lah. Saya kena tukar jadi pelengkap dia. A pelengkap darab B syarat dia A pelengkap. Itu ialah kebangkalian B. Jadi saya boleh tulis di bahagian sebelah ni. Ini yang apa yang kita nak ni. A pelengkap darab kebangkalian B A pelengkap. Dia ada pelengkap untuk rumus Bayes. Jadi menurut Bayes dia kompleks sikit. Apa yang saya tulis ni sama seperti apa yang ada dalam yang ni. Silap bukan dia mesti yang A ni yang A ni saya kalau tulis begini salah bukannya AC dia A kalau saya tulis balik A kuasa C ataupun awak boleh tulis A prime pun sama. Ini yang saya menurut teorem Bayes iaitu kebangkalian A bersyaratkan B juga boleh ditulis
ditulis begini. Nampak dia macam panjang tapi sebenarnya dia mudah je. Okey, untuk teorem Bayes ni, kalau katalah ni kita ambil satu contoh kalau dalam konteks Bayes ni sebenarnya dia berkaitan dengan kebangkalian bersyarat. Kebangkalian bersyarat. Kalau dalam konteks kebangkalian bersyarat, katalah dalam gambar raja ni, pokok yang telah pun lengkap ni, kita ada kebangkalian bersyarat B bersyaratkan A. Kita tahu kebangkalian peristiwa B berlaku setelah A berlaku. Okey, kita tahu kalau dalam gambar raja pokok kita boleh dapat dia dengan lengkap. Dah ada. Kalau kita boleh lukis gambar raja pokok dia, kita akan ada maklumat tersebut. Jadi kalau kebangkalian kita B bersyaratkan A, kita tahu. Pada hari ini saya anda dah tahu macam mana nak kira ni. Ni ada kebangkalian B dan A bahagi dengan kebangkalian A. Kalau kita tahu kebangkalian B dan A dan juga kebangkalian A. Dalam konteks Bayes dia akan selesaikan satu masalah. Kita nak kebangkalian A bersyaratkan B bersyaratkan A, tapi soalan tu minta apakah kebangkalian kebangkalian A bersyaratkan B? Apakah kebangkalian A bersyaratkan B? Diberi B bersyaratkan A dalam ni. Okey, dalam ada B bersyarat A. Tapi kita nak kebangkalian A bersyaratkan B. Dalam rajah ni tak ada. Tak ada pun kebangkalian A bersyaratkan B. Okey, jadi berdasarkan Bayes, untuk mendapatkan kebangkalian A bersyaratkan B ni, rumus ni dah ada ni. Saya cuba tulis balik dalam konteks yang saya faham. Kebangkalian A bersyaratkan B. Okay, kalau menurut Bayes, dia akan ada dua. Pembawah dia. Dia masih guna konsep yang ni. Konsep yang saya tulis B dan A ni. Okay, jadi apa yang kita ada? Kita ada B bersyaratkan A. Tulis saja B bersyaratkan. Kebangkalian B bersyaratkan A. Bahagian atas ni adalah AB. Kebangkalian AB. Dia mesti kebangkalian bersama. Kebangkalian AB ni, dia juga sama dengan kebangkalian BA. Dia sama. 2/3 dengan 3/2. Kebangkalian A dan B berlaku, samalah dengan kebangkalian B dan A berlaku. Sebab kedua-duanya berlaku serentak. Tak kisahlah awak nak sebut mana satu. Tapi, dalam konteks formula, kalau awak tulis B bersyaratkan A, maksudnya dia adalah komponen kebangkalian bersyarat B bersyaratkan A. Jadi kalau kebangkalian BA ni sama dengan kebangkalian B bersyaratkan A darab A kan. BA. Ini apa tadi? Ini ialah kebangkalian BA. Dan dia sama dengan kebangkalian AB. AB secara tepat tak ada. Tapi kita tahu dia sama dengan BA. BA ialah kebangkalian yang ini. Sama dengan kebangkalian B bersyaratkan A dan kebangkalian A. Okey, dalam Bayes, oleh kerana dia ada dua peristiwa, pembawah dia mesti ada dua. Iaitu, dia adalah kebangkalian B. Kebangkalian B ialah semua kebangkalian bersama yang melibatkan B. Kita ada konsep kebangkalian B adalah kebangkalian bersama yang melibatkan B. Iaitu kita perlukan kebangkalian konsep. Ini ada kebangkalian B ni adalah kebangkalian bersama yang semua melibatkan B. Iaitu kebangkalian mungkin AB. Campur dengan kebangkalian bukan A, pelengkap bagi A tapi ada B. Ini konsep yang saya dah terangkan pada minggu lepas. Kebangkalian AB ni kita boleh tulis juga begini kan. B, A campur kebangkalian B, A pelengkap. Apakah kebangkalian BA? Ni atas ni. Yang atas ni kita salin balik. Sebenarnya salin balik saja bahagian atas dia. Salin balik berapa kali? Salin balik 2 kali. Saya skip saja. Saya faham macam ni. Salin balik dia 2 kali. Ni PA. Bahagian atas. Bahagian atas ni awak salin balik 2 kali. B bersyaratkan A darab dengan kebangkalian PA. Dia sama je. Okey. Jadi yang ini tadi, bahagian pertama dia adalah BA. Bahagian kedua ialah B dan A pelengkap.
Jadi di bahagian A pelengkap ni letak saja, di bahagian A ni letak saja A pelengkap. Jadi kita dapatlah itulah formula Bayes. Saya rasa saya faham macam tu lagi mudah sebenarnya. Tapi awak perlu faham dia punya konsep macam mana dia hasilkan perkara tersebut. Okay. Lantaran daripada itu, kalau saya baca soalan ni, contoh kalau baca soalan kan, berapakah kebarangkalian kalau saya pilih satu isi rumah, saya dapat ketua isi rumah yang memiliki ijazah di kalangan isi rumah dalam kategori B40. Okey, ada dua peristiwa. Seperti biasa. Kalau ada dua peristiwa ni, dia punya tip dia tentukan. Dia kebarangkalian apa? Kebarangkalian bersyarat kebarangkalian bersama ataupun kesatuan. Kategori B40. Memiliki ijazah, kita tahu. Itu adalah peristiwa apa? Itu adalah peristiwa A kan? Memiliki ijazah. Kategori B40 adalah B. Okey, soalannya apa? Kebarangkalian ketua isi rumah memiliki ijazah di kalangan isi rumah dalam kategori B40. Jadi awak kena faham kat sini di kalangan. Maksudnya maklumat pertama yang kita tahu di kalangan tu, kalau lihat dalam contoh saya lepas, saya guna konsep bilik kan, ada tak dalam saya gunakan konsep bilik kan. Saya pecahkan kepada A, B. 250. Maksudnya di kalangan 250 ni, berapakah kebarangkalian mereka dalam kategori B? Itu masuk di kalangan. Jadi saya dah pecahkan kepada dua kumpulan. Jadi awak ujuk balik video macam mana saya explain perkara ni. Jadi kalau berdasarkan soalan ni, mana tadi ya? Bukan soalan apa? Okey, soalan yang ini kan. Di kalangan isi rumah dalam kategori B40. Kita ada 1,000 orang, saya pecahkan kepada dua. Kepada dua kumpulan di kalangan kategori B40, maksudnya maklumat pertama yang saya dah ketahui ialah isi rumah tersebut mestilah di kalangan kategori B40, iaitu peristiwa B. Iaitu peristiwa B itu dah berlaku dulu. Iaitu dalam bilik tersebut ada isi rumah dalam kategori B40, iaitu lebih kurang 700 orang. Iaitu lebih kurang kita ada lebih kurang 700 kalau lihat dalam jadual. Okey, berapakah kebarangkalian di kalangan 700 orang tu kita dapat dia ada ijazah. Kalau dalam jadual ada lebih kurang 50 orang. Jadi macam mana nak kira kebarangkalian ni? Iaitu kebarangkalian peristiwa A berlaku. Kebarangkalian peristiwa A berlaku dengan syarat setelah peristiwa B berlaku. Kebarangkalian saya dapat ketua isi rumah memiliki ijazah dengan syarat ataupun di kalangan mereka yang berada dalam kategori B40. Jadi apa kalau lihat kat sini kita perlukan kebarangkalian apa? Kita perlukan kebarangkalian kebarangkalian AB. Kebarangkalian AB bahagi dengan kebarangkalian B. Kalau lihat dalam konteks gambar ajar pokok, semua maklumat tu ada. Kita ada kebarangkalian AB 0.05. Okey, ni yang saya elakkan. 0.05 dan kebarangkalian B. Kebarangkalian B ada tak? Kebarangkalian B tak ada kan? Tapi kita ada kebarangkalian AB. Sebab kebarangkalian B tidak diberi secara tepat. Kita ada kebarangkalian A, tapi kita tak ada kebarangkalian B. Okey. Untuk dapatkan kebarangkalian B, konsepnya apa? Kita perlukan semua kebarangkalian bersama yang ada B. Sebab semua kebarangkalian bersama yang ada B, A dan B, satu lagi kebarangkalian A pelengkap dan B. Jadi dua nilai ni. Nampak tak? Dan kalau pecahkan, kalau lihat lagi detail, inilah Bayes sebenarnya. Kalau lihat secara detail, dia sama dengan rumus Bayes seperti yang saya dah tuliskan ni. Nampak saya gunakan 0.05, itu adalah kebarangkalian apa? Kebarangkalian A dan kebarangkalian B bersyaratkan A. Itu adalah kebarangkalian AB. Manakala di bawah dia 0.05 ni nombor dia sama. Ini ialah kebarangkalian AB. Kalau saya tulis balik, yang di atas ni kebarangkalian AB ataupun BA. Yang di bawah ni kebarangkalian AB dalam konteks bersama. Yang ini ialah kebarangkalian 0.05 A pelengkap dan B. Jadi nampak tak? Itulah Bayes. Kalau detail dia seperti yang ditunjukkan di sini. Berapa nilai dia? 0.07. Itu adalah dia punya bagaimana kita boleh menggunakan teorem Bayes, kaedah Bayes untuk menjawab soalan kebarangkalian.
Kalau lihat, saya ulang balik dalam soalan, awak perlu bezakan kebangkalian kebangkalian yang kita ada, kebangkalian BA. Kita ada. BA berapa? 0.2. Cuba tanya, berapakah kebangkalian AB? Kita dah buat tadi. Kebangkalian AB berapa? 0.07. Okay. Yang diberi kebangkalian, ini apa? Kebangkalian B pelengkap A. Dah diberi dalam jadual 0.08. Okey. Just ini homework untuk anda. Kat sini kita ada ACB. B bersyaratkan AC. Okey, cuba cari berapa kebangkalian A pelengkap B. Yang di bawah ni pun cari kebangkalian A pelengkap B pelengkap. Buat terbalik. Gunakan kaedah Bayes.